Bismillahirrahmanirrahim. Dah record ke? Okey dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insyaAllah kelas kita pada hari ini, maaf boleh lambat, ada masalah sedikit. Okey, so kita akan mulakan kelas kita dengan bacaan doa belajar. Muhammad Danish Osman, ada ke? Muhammad Danish Osman? Tak ada? Hilang dah. Tekan. Okey, Muhammad Ammar Mustaqim, tolong saya Muhammad Ammar bacakan doa. Mana ni baca. Muhammad Ammar, hilang juga? Ada ke tu? Okey. Okey, boleh baca? Hello. Okey. Ada masalah ni. Oh, ada masalah. Okey, tak apa. Baca, Boleh baca tak? Boleh. Boleh, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana amrina wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Boleh mulakan Muhammad Farid Irfan? Nak share slide ke? Ada slide ke? Apa-apa ke? Slide. Okey, yang lain buka buku teks pastikan ada buku teks dan juga buku nota. Boleh. Wow. Sekejap. Jangan. Apa ni? Apa buat? Adik mana Adik? Adik. Muhammad Adib Izzuddin. Rasanya dia tak masuk lagi. Boleh panggil dia. Cuba. Ada? Tak ada. Cuba seru dalam grup. Macam Masuk ni. Oh. Masuk ni. Masuk. Masuk yang ni. Dah Ya ke? Amirul bagi tahu pada Raja, cuba try masuk, try sampai pukul 10. Kalau tak dapat juga, suruh dia tengok rakaman video. Okay?
Lambat sangat ni. Dah belum? Adiknya tengah masuk, cikgu. Oh. Sekejap. Ini 11.8. Adik dah masuk, cikgu. Masuk. Okey, baru diseru. Okey. Adik, adik ke tu? Adik kun. Adik. Okey, boleh start. Farid, kamu punya sound surrounding kamu memang bising Awak duduk kat luar ke? Bising je tu. Dia macam bunyi apa? Bunyi apa pula tu, cikgu? Saya dalam bilik ni. Duduk diam je. Sudah. Bunyi kipas tu, bunyi kipas komputer ke laptop. Takkanlah kipas ni. Jangan. Alhamdulillah. Dah ke? Dapat kenal pasti punca. Okey, boleh mulakan Muhammad. Dah ya. Adik, Farid Irfan dan adik Izzuddin. Dan dipersilakan ya. Assalamualaikum yang mana? Ya. Saya nak pastikan. Okey, petik. Ganting. Sekejap. Okey, satu buka ni. Okey. Mana buku aku? Buku. Ya, muka surat apa yang jadi? 142. Muka 42 je. Saya pula yang bagi tahu macam mana ni. Tak sedia. Sikit je. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Irfan bin Muhammad Fadzil dan rakan saya Muhammad Adib Izzuddin bin Kamarul Hisham hari ini akan membentangkan tentang bab ekonomi pendapat individu. Okey. Pendapatan individu bukan pendapat individu. Pendapatan individu. Okey. Terdapat beberapa jenis pekerjaan iaitu sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. Mari kita tengok satu-satu. Okey, sektor pertama. Maksud sektor pertama ialah melibatkan pengeluaran secara langsung daripada alam semula jadi tanpa mengubah suai bentuk barang. Sektor utama dapat dikelaskan kepada beberapa bidang iaitu pertanian. Contoh dia ialah penora getah, pesawah dan pengurus ladang. Selain itu, perhutanan, contoh dia ialah pembalak, pengumpul rotan, pemotong kayu balak. Perikanan, nelayan, contoh dia nelayan, laut, dalam dan pesisir pantai. Penternakan haiwan, penyembelih dan penyemak kulit. Pelombongan dan kuari, jurutera, petroleum, pendulang dan pelombong. Tengok sektor yang kedua pula. Maksud sektor kedua pula ialah melibatkan aktiviti pemprosesan bahan mentah kepada barang separuh siap dan barang siap. Sektor kedua dapat dikelaskan kepada beberapa bidang iaitu sektor perkilangan dan sektor pembinaan. Contoh kepada sektor perkilangan ialah operator pengeluaran, pemasangan komponen elektronik, foreman, penyelia pengeluaran dan pembuat kaca, jurutera kontraktor rumah, juruteknik dan tukang kayu arkitek. Kita tengok yang ketiga pula dan yang terakhir. Menyediakan perkhidmatan. Maksud sektor ketiga ialah menyediakan perkhidmatan seperti pendidikan, pengangkutan, perbankan dan kesihatan dan insurans.
sektor ketiga, dia menyokong sektor pertama dan kedua. Sektor ketiga dapat dikelaskan kepada beberapa bidang, iaitu perkhidmatan pengeluaran, perkhidmatan awam, perkhidmatan lain seperti kedai runcit, hotel dan restoran. Contoh dia, broker, agent insurans, juruwang. Apa ni? Penilaian harta. Selain itu, perkhidmatan awam, pegawai pentadbir kerajaan, doktor, sukarela, polis, askar, bomba dan jururawat. Perkhidmatan lain seperti runcit, hotel dan restoran pula, contoh dia ialah pemborong peruncit, eksekutif pemasaran, jurujual dan pelayan hotel. Tak pandai saya juga yang kena buat seorang semua ni. Okey, sekarang ni buka muka surat 144. Kita tengok kepentingan setiap sektor dari segi pekerjaan mengikut trend di Malaysia. Farid, kamu bentam daripada bab sampai form berapa? Jenis-jenis pekerjaan itu sektor dengan Kepentingan setiap sektor dari segi pekerjaan mengikut trend di Malaysia. Farid, dengar Ya, tak? Ya, cikgu. Dua poin lah. Cikgu kata yang hari tu muka surat 100 tu 142 tu sampai 145 kot. 45. Okey. Lepas tu kamu bentang habis ke? Kamu punya partner mana? Tak bentang pun? Entahlah adik tu. Adik. Okey, terima kasih Farid. Farid dah bentang yang awal. Adik terangkan untuk kepentingan pula. Adik Izzuddin. Awal kemerdekaan. Ini. Muhammad Adik Izzuddin. Ada tak? Maaf, saya ni tak pandai sangat. Saya buat ini tu. Muhammad Adik Izzuddin. Macam mana saya nak bagi markah ni? Adik ada tak adik? Line slow ke apa Muhammad Adik Izzuddin? Muhammad Adik Izzuddin. Di manakah kamu? Line slow ke adik? Muhammad Adik satu. Kalau line slow bagi tahu dekat chat. Tak ada markah. Ni markah berkumpulan ni. Muhammad Adik satu. Muhammad Adik dua. Kalau tak markah berkumpulan tak ada lah ni. Muhammad Adik tiga. Memang tak ada Ya apa? Ada. Astaghfirullahalazim. Masya Allah ke mana kamu hilang. Okey. Jenah. Okey. Boleh start Muhammad Adik. Adik. Hilang balik dah. Okey. Boleh ke tu? Okey. Dah teruskan.
Adik ada tak tu? Dah lambat dah ni. Muhammad Adik. Izzuddin. Baru cari buku ke? Problem line ke? Mungkin lain teruk lah dulu. Betul. Okey, tak apa. Adik nanti bagi tahu line slow ke apa bagi tahu. Okey. Irfan, boleh sambung semula Irfan? Farid Irfan? Hilang juga Irada. Muhammad Farid Irfan? Lain tak berbantu sekarang. Line sangat tak membantu, betul. Muhammad Farid okey ke tu? Okey Farid, okey teruskan. Adik, nanti kalau dah boleh bagi tahu. Nanti markah kosong kau. Okey Farid, teruskan. Sekarang ni pada muka surat 144 kita akan tengok kepentingan setiap sektor dari segi pekerjaan mengikut trend di Malaysia. Okey, sekarang ni kita tengok awal kemerdekaan. Malaysia merupakan pembekal utama bahan mentah seperti biji timah dan getah. Okey. Lepas tu, sebahagian besar guna tenaga Malaysia terlibat dalam sektor pertanian dan perlombongan. Yang kali kebanyakan barang pengguna diimport dari negara Britain disebabkan aktiviti perkilangan yang terhad. Okey, kita tengok pula pada zaman 1960-an. Dasar mempelbagaikan ekonomi diperkenalkan dengan memberi tumpuan kepada sektor kedua dan ketiga. Industri pergantian import khususnya perindustrian digalakkan dengan memperkenalkan Akta Gerakan Pelaburan. Yang lain menarik lebih ramai pelabur asing dengan menyediakan pelbagai inisiatif seperti taraf perintis dan elau pelaburan. Kita tengok lain. Sumbangan sektor kedua semakin meningkat mewujudkan pelbagai banyak peluang pekerjaan. Okey, sekarang ni kita tengok pada zaman 1970-an pula. Beberapa tanaman komersial baru seperti kelapa sawit dan koko diperkenalkan. Sektor perlombongan dibuka dengan penemuan telaga minyak di pesisir pantai Sarawak. Dengan bekalan bekerja separuh mahir yang ramai dan berkos rendah di Malaysia, pelabuhan asing di sektor perindustrian telah meningkat. Kita tengok pula pada zaman 1980-an, dasar perindustrian berat dilancarkan bagi membangunkan projek domestik yang memerlukan modal besar, pekerja berkemahiran tinggi dan teknologi yang canggih. Perkembangan pesat pada sektor perkilangan telah menjadikan Malaysia sebagai pengeluar terbesar di dunia untuk barangan seperti sarung tangan dan semikonduktor. Kita
Kita tengok pula pada zaman 1990-an, tahun terakhir, pelbagai strategi yang bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi berasaskan pengeluaran pi ekonomi kepada ekonomi berasaskan pengetahuan keekonomi yang diperkenalkan oleh kerajaan. Pelanggan Koridor Raya Multimedia MSC adalah satu strategi untuk membangunkan asas ekonomi berlandaskan pengetahuan. Penambahan peranan Farid, kamu tutup mic ke? Sorry cikgu, tak perasan. Alright. Teruskan. Dekat mana sekarang cikgu? Tadi cikgu dengar sampai mana je? Okey, kita tengok yang terakhir, iaitu pada tahun 2010-an. Yang 2010-an sampai sekarang. Sekarang ni kita tengok dasar transformasi negara, iaitu NTP, dilaksanakan oleh kerajaan pada tahun 2010, telah meningkatkan peranan sektor swasta dalam ekonomi dan meningkatkan daya saingan ekonomi domestik. Kerajaan memperkenalkan pelbagai strategi pembangunan sosioekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih seimbang di seluruh negara, seperti pembangunan wilayah dan koridor dan ekonomi. Sektor ketiga, iaitu sektor perkhidmatan, telah dijadikan sebagai pemacu kepada ekonomi Malaysia. Kamu tutup mic lagi tu. Alah. Itu Okay. sahaja. Itu Minta sahaja. maaf cikgu, saya tak prepare, memang betul saya. Kena kelang kabut. Okay, tak apa. Adik. Okay. Okay, nanti adik bantu Farid ni tambah baik slide. Kemudian share dalam channel ni boleh. Okay, saya nak malam ni saya tengok dah ada dalam channel ni. Adik, tolong tolong buat sekali, cakna sekali, okay? Okay, seterusnya pelajar puteri. Mana pelajar puteri? Siapa? Pelajar puteri. Siapakah gerangannya yang saya minta bentang hari tu? Hafizah Ashura. Ashura, betul tak? Nur Ashura Hayati. Betul. Okey, dengan siapa? Alia Maisarah. Alia Maisarah. Okey, ada slide nak di-share? Sekejap, saya jadikan kamu Allahumma salli ala sayyidina. Ashura. Okey, Ashura. Saya dah jadikan kamu presenter. Boleh teruskan? Di akhir kelas saya akan simpulkan semula lah. Ashura, okey ke tu? Okey, cikgu. Okey. Mana slide-nya? Tak payah share screen dah ke? Share screen. Boleh share screen.
Share slide and share screen. Wow, menarik. Okay. Cikgu, tapi dia macam lari sikit tau. Lari sikit. Okay, Ah, tapi jangan lari terlampau jauh sangat Baiklah. Okay. Teruskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Assalamualaikum yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya Nur Ashrah Hayati dan Alia akan bentangkan 3.2.3. Okay. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Individu bekerja untuk memperoleh pendapatan berbentuk upah dan untung yang akan digunakan untuk membeli barang dan perkhidmatan yang diperlukan. Selain upah, terdapat banyak juga faktor lain yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan oleh seorang individu. Upah, ganjaran yang diterima oleh individu yang bekerja dengan majikan. Upah mungkin dibayar mengikut jam atau bilangan hari bekerja. Individu akan memilih pekerjaan yang dibayar upah yang tinggi. Perbezaan upah antara pekerjaan atau antara individu wujud disebabkan faktor berikut. Kelayakan akademik, pengalaman dan kemahiran yang dimiliki, risiko pekerjaan, kesatuan sekerja, faktor permintaan dan penawaran buruh. Faedah sampingan. Merujuk pelbagai insentif yang diberikan oleh seorang majikan kepada pekerja agar lebih bermotivasi atau kekal bekerja dengannya. Senarai sampingan yang mungkin diterima oleh seseorang pekerja. Tempat tinggal, pakej percutian, faedah persaraan, skim insurans kesihatan dan kemalangan, kemudahan penjagaan anak, diskaun pembelian barang syarikat, kemudahan melanjutkan pelajaran, pinjaman kenderaan dan perumahan, cuti seperti cuti bersalin, cuti kecemasan, cuti belajar atau cuti rehat, elang seperti elang perumahan, elang masa, elang pengangkutan dan elang makanan. Jaminan kerja. Individu tertarik dengan pekerjaan yang mempunyai jaminan yang tinggi. Pekerjaan seperti kerani bank dan operator tol mempunyai jaminan kerja yang rendah seperti perkembangan teknologi menyebabkan pekerja itu kurang diperlukan. Manakala pekerja sektor awam mempunyai jaminan kerja yang lebih tinggi berbanding pekerja sektor swasta. Lokasi tempat kerja. Individu cenderung memilih untuk bekerja dekat dengan tempat tinggal mereka kerana dapat menjimatkan masa dan kos pengangkutan. Suasana tempat kerja. Individu suka bekerja di tempat kerja yang selesa dan selamat. Individu yang ingin bekerja dengan rakan kerja yang mesra serta diberi waktu rehat yang kerap. Kerja seperti cuci cermin, bangunan tinggi, anggota pasukan, penyelamat, ahli bomba dan anggota tentera menghadapi suasana kerja yang berisiko tinggi berbanding dengan pekerja seperti guru dan pegawai takbir. Faktor-faktor lain kepuasan kerja. Waktu bekerja, prospek pekerjaan, saiz firma, pengalaman dan kemahiran. Dah. Alia pula. Okay, Alia. Jenis-jenis pendapatan individu. Pendapatan individu merujuk kepada ganjaran berbentuk wang yang diterima oleh individu dalam tempoh masa tertentu.
ganjaran kepada pendapatan faktor produktif dalam ekonomi. Lahawan. Alia? Kuat sikit suara tu. Alia okey Alia? Okey. Faktor tidak berarti menerima pendapatan dalam bentuk bayaran pindahan seperti wang saku terakhir. Lag je cikgu. Alia okey dah? Dah habis ke Alia? Belum. Belum, okey. Lag tu. Okey, teruskan. Sorry makin lama kebelahan weh. Alia kuatkan sikit suara Alia. Ya. Okey, teruskan. Upah. 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 Kamu baca yang mana Alia? Tak Aminah tu. Yang upah. Okey, yang mana slide mana? Jenis Baru pendapatan. Jadi pendapatan individu kot cikgu. Kata sebab tu sampai dulu. Okey. Upah ialah ganjaran ini kepada upah. waktu buruh. Okey. Upah dibayar kerana individu menyumbangkan tenaga mental atau fizikal Kamu dalam ulang proses semula ke Alia? tak baru je. Baru. Yang mana slide yang kat depan ni ke? Saya tak nampak yang mana satu. Muka surat 105. Tak, bukan. Maksudnya the slide mana ni? Slide yang mana satu? Dekat depan skrin tu. Syura tak tunjuk. Ashura tak tunjuk. Ashura? Ashura? Ni Tadi cikgu. Ashura. Ikut mana satu ni? Tadi rasanya Ashura dah terangkan kan pasal upah? Ni upah yang lain cikgu. Saya Upah yang tak lain. buat. Okey, mana slide-nya? Mana slide-nya? Tak buat. Tak buat. Tu. Okey. Ni jenis-jenis pendapatan. Okey, kamu baca yang ikut slide je lah. Ashura. Ikut slide je lah. Siapa nama? Alia? Dah baca dah habis. Dah habis Settle Okey, tak apa. Okey, terima kasih Ashura dan Alia. Okey, boleh off slide tu. Okey, nampak tak dekat depan kamu? Nampak Nampak. Okey, tadi faham tak kawan-kawan kamu bentang? Jelas tak? Apa dia? Faham tak? Nak saya jelaskan balik tak? Ke tak payah? Ke dah faham?
Amirul? Ya, cikgu. Faham tak? Oh, dia tak bagi kita slide lah. Bentang. Oh, dia tak bagi kita tunjuk yang ni. Kejap ya. Kejap. 951. Ni ada yang tak patut tak? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tak ada. Okey, tadi semua faham apa yang kawan-kawan bentang? Ke tak faham juga? Boleh Boleh ke masing-masing? Boleh, boleh. Yalah tu, boleh. Okey, so boleh tengok slide kat depan. Okey, insyaAllah boleh fokus betul-betul Saya simpulkan semula lah yang kawan-kawan kamu bentangkan tadi. Okey. Alright, okey, pendapatan individu. Okey, untuk hari ini sebenarnya kamu belajar bab point 3.2 pendapatan individu. Okey, apa itu pendapatan individu? Okey, pendapatan individu itu apa? Contoh, pendapatan individu kita boleh katakan sebagai gaji atau upah. Gaji itu apa? Gaji itu adalah gaji yang diperolehi oleh seseorang melalui pekerjaan daripada majikan. Okey, gaji atau upah ataupun kita panggil sebagai pendapatan individu. Okey, itu yang kita belajar sebenarnya pada hari ini. Okey, pendapatan individu ini memfokuskan dua perkara, kamu boleh tengok kat depan ni, kepada pekerjaan dan juga pendapatan. Yang mana kamu dalam topik ini kamu akan belajar jenis-jenis pendapatan individu tu apa. Ada banyak jenis pendapatan individu. Kemudian kamu nak kena tahu apa faktor yang mempengaruhi pendapatan individu seseorang itu. Sikit apa yang faktor dia menyebabkan pendapatan individu seseorang itu banyak dan sebagainya. Okey. Kemudian topik ini juga memfokuskan mengenai pekerjaan. Bila ada gaji, maksudnya dia ada pekerjaan, betul? Okey, so kamu akan belajar apa jenis pekerjaan ikut sektor. Okey, ada sektor-sektor, ada jenis-jenis dia mengikut sektor dia. Okey. Okey, kemudian apa kepentingan sektor dari segi pekerjaan dan trend di Malaysia? Dan seterusnya untuk topik ini kamu akan belajar apa faktor-faktor yang menyebabkan kamu pilih pekerjaan itu. Itu sebenarnya kamu belajar pada hari ini. Okey, kita tengok yang Farid Irfan terangkan sebentar tadi. Okey, jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor ekonomi. Okey. Okey, dalam sektor ekonomi ni, dalam setiap sektor ni ada jenis-jenis pekerjaan yang sesuai ikut sektor dia lah. Okay, kalau kamu tengok kat sini dalam Malaysia kita, dalam Malaysia kita ni ada 3 sektor Yang pertama dia tulis kat situ sektor utama. Okay, yang kedua sektor kita panggil sektor kedua dan yang ketiga kita panggil ia sebagai sektor yang ketiga. Okay, kamu kena jelas. Saya tulis kat sini ini adalah poin-poin. Jadi kamu tengok buku teks, kamu juga tengok buku kecil. Ambil poin dia, keluarkan, highlightkan. Okay. Untuk sektor utama, dia punya poin dia ialah pengeluaran. Okey, apa itu pengeluaran? Okey, kenapa saya highlightkan pengeluaran? Sektor utama itu apa? Okey, sektor utama, kalau kamu tengok kat buku, sektor utama ialah segala aktiviti pengeluaran secara langsung daripada alam semula jadi tanpa mengubah suai bentuk barang. Okey, alam semula jadi itu apa? Okey, alam semula jadi contoh macam tanah, apa lagi? Laut, apa lagi? Hutan. Okey, itu alam semula jadi. Yang mana boleh producekan sesuatu. Okey, dari tanah jadi apa? Dari tanah kita boleh jadikan tanam-tanaman, betul? Kamu tanam, adalah keluar hasil, betul? Okey, ikan daripada laut. Okey, apa lagi? Kalau hutan, kita boleh gunakan kayu-kayu kan? Jadi perlukan pembalak apa kita panggil pembalak pembalak, okey, ataupun herba-herba yang kita dapat di dalam hutan. Kita boleh jual, okey, kita boleh usahakan benda tu. Boleh keluarkan, okey. Yang mana pengeluaran ni secara langsung tanpa ubah suai bentuk barang. Okey, itu adalah sektor utama, okey.
Yang mana dia berkaitan macam tadi Farid cakap ada aktiviti berkaitan dengan 1, 2, 3, 4, 5. 5 perkara iaitu penternakan, perikanan, perlombongan dan kuari, pertanian dan perhutanan. Okey, kamu boleh tengok balik. Okey, yang mana ingat ini adalah berkaitan dengan pengeluaran. Okey, boleh jelas Okey, apa dia punya pekerjaan yang terdapat dalam sektor utama iaitu petani. Petani menghasilkan ataupun menanam apa tadi? Sayur-sayuran menggunakan alam semula jadi iaitu tanah, petani, kemudian nelayan dan juga pembalak. Ini merupakan pekerjaan yang berada dalam sektor utama. Kamu kena jelas hal itu. Okey, yang kedua, sektor kedua. Sektor kedua ni apa? Sektor kedua ni apa? Melibatkan aktiviti pemprosesan, okey? Dia melibatkan, dia punya key point ni lah pemprosesan. So dia memproseskan segala pengeluaran yang dikeluarkan oleh sektor utama, dia proseskan untuk menjadi barang siap ataupun barang separuh siap. Okey, barang siap ataupun barang separuh siap. Jelas? Okey, contohnya apa? Okey, petani tanam gandum. Okey, dalam sektor utama petani tanam gandum. Jadi dalam sektor kedua, dari gandum itu diproseskan jadi barang separuh siap. Okey, barang separuh siap tu apa? Contoh macam dough roti ataupun kita panggil dia proses jadi serbuk roti ataupun dia proseskan jadi barang siap iaitu terus jadikan roti. Itu kilang-kilang lah, banyaknya kilang lah iaitu yang melibatkan proses pemprosesan. Okey. Okey, contoh pekerjaan adalah operator pengeluaran. Ini kilang-kilang lah, kelibatkan kilang ataupun jurutera. Jurutera buat pembinaan bangunan kan, rumah sebelum siap kan jurutera yang uruskan, betul? Okey, ataupun apa lagi pekerjaan lain kamu boleh tengok. Kita tengok sekejap. Okey, dalam buku terdiri daripada aktiviti perkilangan dan pembinaan. Okey, ni contohnya kayu balak yang merupakan bahan mentah. Kena bagi tahu tadi, kayu balak ni datang daripada mana? Hutan kan. Bahan mentah ni kayu balak dia diproseskan dari sektor utama ni kepada sektor kedua ni. Dalam sektor kedua ni dia proses untuk jadi papan dan perabot. Okey. Itulah dia punya proses dia Kemudian aktiviti perkilangan utama di Malaysia ialah elektrik dan elektronik, pengeluaran perabot serta tekstil dan pakaian. Aktiviti pembinaan perlu terdiri daripada pembinaan rumah, kediaman bukan kediaman, kejuruteraan awam dan pertukangan khas. Okey, ini adalah dia punya contoh pekerjaan lah. Okey, yang ketiga. Okey, sektor ketiga ni apa? Sektor ketiga adalah melibatkan perkhidmatan. Okey, perkhidmatan ni apa? Ada sahabat tahu perkhidmatan ni apa? Hello, dengar tak? Perkhidmatan ni apa? Macam cikgu macam tu. Macam cikgu macam tu. Okey, lagi? Pekerjaan. Okey. Okey, perkhidmatan ni adalah sesuatu yang kamu tak boleh sentuh. Kamu tak boleh pegang. Betul? Kalau pengeluaran, benda tu kita kena pegang untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian proses jadi sesuatu. Tapi dalam sektor ketiga ini adalah perkhidmatan. Perkhidmatan ni sesuatu yang kita tidak boleh sentuh. Contoh, pekerjaannya sebagai guru. Okey, guru kerja di, orang kata apa di pusat tuition, okey, memberi ilmu, dia mengajar. So ilmu itu sesuatu yang kita tak boleh sentuh, betul? Okey, contoh lain ialah pekerjaan penyanyi. Penyanyi menyumbangkan suara, bukan sumbang lah, menghiburkan audiens dengan suaranya. Maka suaranya itu ataupun itulah perkhidmatan dia. Okey, macam itulah. Okey, lagi pramugari dan sebagainya. Ini yang kamu kena jelas, okey. Sektor utama, sektor kedua, sektor ketiga. Ingat sektor utama pengeluaran,
Sektor kedua pemprosesan. Sektor ketiga perkhidmatan. Okay, kita boleh tengok dalam buku teks. Okay, sektor ketiga ni bertindak sebagai pelengkap kepada sektor utama dan sektor kedua. Yang mana sektor ketiga ni menyediakan perkhidmatan seperti pendidikan, pengangkutan, perbankan, kesihatan dan insurans. So dalam sektor ketiga ni ada 3 jenis perkhidmatan utama Ada berapa? 3. Okey, iaitu perkhidmatan pengeluar, perkhidmatan awam dan juga perkhidmatan lain. Okey, kalau perkhidmatan pengeluar ni apa? Contoh macam perbankan, insurans. Okey, kalau perkhidmatan awam ni macam perkhidmatan kerajaan macam guru. Okey, guru yang ataupun pegawai kerajaan. Okey, seterusnya perkhidmatan lain ni macam apa? Seperti hotel, restoran, pelayan di hotel, waiters, chef dan sebagainya lah. Okey, jelas Okey. Kemudian kita pergi laju lah. Hari ni pun kita terpaksa ambil masa kamu lagi sampai 10. Supaya ini topik yang tough sikit lah. Okey, seterusnya. Boleh ke? Boleh semua? Faham untuk topik ni? Okey, kita pergi kepada kepentingan setiap sektor dari segi pekerjaan mengikut trend di Malaysia. Okey, struktur ekonomi di Malaysia ni sentiasa berubah-ubah. Menyebabkan corak pekerjaan ni pun turut berubah. Okey, kamu kena jelas itu. Okey, dan perubahan struktur ekonomi ni kalau kamu tengok dalam buku teks, okey, perubahan sektor ekonomi ini dibahagikan dalam 6 jangka masa. Okey, dalam buku teks dibahagikan dalam 6 jangka masa perubahan struktur ekonomi. Yang mana kalau kamu lihat struktur ekonomi ni berubah setiap 10 tahun biasanya. Kalau kamu tengok awal kemerdekaan, kita merdeka pada tahun 1950. 1950? Berapa? 1950? 57. 57. Maka ianya dalam 1950-an lah. Okey. Kemudian 10 tahun selepas itu 1960-an. Seterusnya 1970-an, seterusnya 1980-an, seterusnya 1990-an dan seterusnya 2020-an. Okey. Berubah macam saya kata tadi, struktur ekonomi berubah setiap 10 tahun biasanya. Okey. Okey, kita tengok pergi satu persatu. Maaf ambil masa, tak apa. Asalkan kamu faham. Sebab ini kamu kena faham yang inilah. Okey. Okey, awal kemerdekaan. Kita pergi kepada awal kemerdekaan. Jangka masa yang pertama iaitu awal kemerdekaan. Lepas merdeka, negara kita ni fokus dia pada sektor utama. Kenapa? Kenapa dia fokus pada sektor utama? Sebab negara kita ni jadi pembekal utama bahan mentah. Seperti apa? Getah dan biji timah. Jadi sektor yang terlibat ialah sektor pertanian dan juga sektor perlombongan. So pada masa itu pekerja memang banyak dalam sektor pertanian dan perlombongan. Okey. Dan masa itu, time itu aktiviti perkilangan ni sangat terhad. Okey, tak banyak kilang tak banyak pun time ni. Jadi bila jadi macam tu, kilang tak banyak, jadi tak dapatlah nak memproseskan sesuatu barang, maka negara kita ni banyak import barang dari luar negara. So kilang sebab apa? Sebab kilang ni kurang. Jadi bila kilang kurang, tak dapat nak hasilkan barang sendiri, tak dapat nak producekan barang sendiri, maka negara kita import barang daripada negara luar. Jelas Jadi pada awal kemerdekaan ni, negara kita memfokuskan sektor utama iaitu dari sektor pertanian dan perlombongan. Okey. Pada 10 tahun selepas itu 1960-an, negara kita dah fokus pula pada sektor yang kedua iaitu sektor pembuatan. Dia dah masuk dah. Okay, pada tahun kedua ni sebenarnya dia dah masuk dah fokus pada sektor kedua dan ketiga. Dah masuk dah sektor ketiga tetapi dia memfokuskan pada sektor yang kedua. Okay. Sektor kedua fokus pada pemprosesan yang melibatkan sektor pembuatan, pembinaan dan perkilangan. Okey, pada tahun 1960-an ni kilang banyak kilang dibina. Okey, banyak kilang dibina. Jadi banyaklah pekerjaan, betul. Okey. Pada waktu ini kerajaan galakkan industri penggantian import. Apa maksudnya? Industri penggantian import maksudnya kerajaan galakkan gantikan barang import sebab boleh hasilkan sendiri barang. Okey, sebab tu industri ringan lah, barang-barang yang ringan lah.
So time ni kerajaan menggalakkan industri penggantian import yang selalu ni kita pada tahun sebelumnya kita beli barang ataupun kita import barang-barang daripada luar negara. Jadi ada barang-barang yang kita boleh hasilkan sendiri. Jadi kerajaan orang kata apa menggalakkan penghasilan penggantian import lah, industri penggantian import, hasilkan barang sendiri. Okay. Dan yang seterusnya, bila nak hasilkan sesuatu barang ni ataupun bila nak buat barang, kita kena ada banyak kilang, kita kena bina kilang yang banyak betul untuk menghasilkan sesuatu kan. Jadi bila nak menghasilkan satu barang dan bila kita nak nak bina kilang-kilang, benda tu banyak modal. Okay, banyak modal yang perlu dikeluarkan. Jadi oleh itu kerajaan menggalakkan pelaburan asing. Kerajaan galakkan orang-orang pelabur-pelabur asing daripada luar negara untuk melabur dalam Malaysia. Menggunakan Akta Galakkan Pelaburan yang mana siapa yang melabur akan diberikan taraf, perintis dan allowance pelaburan. Jadi diorang boleh naklah melabur kan sebab ada insentif dia kan. Ada orang kata apa? Insentif, ada benefit dia. Ada kebaikan dia dalam melabur. Okey, ini insentif kerajaan lah menggalakkan pelaburan asing. Okey, kita teruskan. Pada tahun 1970-an, 10 tahun selepas itu, kerajaan fokuskan semula pada dalam sektor utama. Kamu boleh tengok sekali dalam buku teks muka surat 144 Okay, pada tahun 1970-an, kerajaan negara kita fokus pula pada sektor utama semula. Kenapa? Kenapa dia fokus pada sektor utama? Kenapa tak teruskan sektor kedua, ketiga dan seterusnya? Sebab kerajaan nak memperkenalkan tanaman komersial yang baru. Okay? Iaitu apa contoh dia? Contohnya kelapa sawit dan koko. Sebab apa? Sebab kerajaan nampak kelapa sawit dengan koko ni boleh menguntungkan negara. Itu sebab dia fokuskan semula sektor utama. Contoh dari kelapa sawit. Dari kelapa sawit boleh buat apa? Boleh buat minyak masak, okay? Boleh hasilkan minyak masak, bahan api dan sebagainya. Jadi kerajaan nampak macam, eloklah kalau kita banyak ni untung ni kalau kita tanam kelapa sawit ni. Jadi dia fikir macam tu, dia fikir keuntungan. Okay? Dan juga koko. Okay, kalau kamu nak tahu, negara kita ni merupakan pengeluar terbesar kelapa sawit dan juga koko, betul? Okay, kemudian pada tahun 1970-an juga, negara kita terlibat dalam sektor pelombongan. Kenapa? Kenapa tiba-tiba pelombongan? Sebab pada waktu itu, tiba-tiba negara kita jumpa satu telaga minyak dekat pesisiran pantai Sarawak. Dia tengok macam, ada minyak, satu telaga minyak. Jadi dia menubuhkan Petronas. Sejak itulah dia tubuhkan Petronas. Jadi Malaysia jadi apa? Jadi pengeksport minyak yang bersih. Okey, boleh. Kemudian pada tahun 1970-an juga steel juga sektor utama dan juga sektor yang kedua. Okey, dalam sektor kedua kerajaan, negara kita industri perkilangan ringan. Okey. Apa kita panggil dasar industri berorientasikan ekspor. Okey. Industri, pada waktu ini kan bila pada tahun 10 tahun lepas kan dah bina kilang kan. Jadi dia orang kata apa, dia majukan lagi kilang itu. Pelaburan, sebab apa? Sebab industri perkilangan ringan. Dia majukan lagi kilang ni, dia banyakkan lagi kilang ni sebab apa? Sebab pelaburan asing meningkat. So ramai pekerja separuh mahir. Jadi kos yang nak ambil pekerja pun rendah. Jadi diorang macam boleh ni melabur dalam Malaysia ni macam untung lah. Jadi ramai pelabur tertarik untuk melabur dalam Malaysia. Jadi banyaklah industri perkilangan dalam Malaysia. Perkilangan ringan lah pada waktu ini. Pada tahun 10 tahun selepas itu, pada tahun 1980-an, negara kita dia fokuskan pula dalam sektor yang kedua, iaitu industri berat. Industri berat ni apa? Industri berat ni ialah
keperluan barang untuk industri lain ataupun keluaran barang untuk industri lain. Okey, industri berat, keluaran barang untuk industri lain. Yang mana okey macam ni. Kalau 1970-an, okey. Okey, kalau industri ringan maksudnya sesuatu barang yang kilang boleh produce yang mana boleh terus digunakan oleh pengguna. Contoh macam kerepek, apa lagi? Contoh macam apa lagi ya, kerepek. Siapa boleh bagi contoh lagi? Contoh macam kerepek. Benda yang pengguna boleh gunakan terus lah kita panggil. Macam tu. Okey, tapi kalau industri berat ni adalah pada waktu ini negara kita boleh membuat industri berat. Kata apa yang? Ada industri berat. Bukan melaksanakan, kata apa yang? Ada kilang lah, perindustrian perkilangan, iaitu industri berat. Okey, iaitu apa? Industri berat ni apa? Keluaran barang untuk industri lain. So kita tak boleh guna sebab barang tu kena pergi tempat lain dulu. Kena pergi industri lain dulu. Sebab apa? Sebab barang tu besar. Selalu kalau industri berat ni dia menghasilkan barang yang besar, barang yang berat, yang mana dia menggunakan kos yang tinggi, teknologi yang tinggi. Okey. Pada tahun ini, 1980, berlaku transformasi yang sangat ketara yang mana Malaysia lebih maju dan berdaya saing. Yang mana pada tahun 1980-an ni, okay, Malaysia berjaya buat kereta buatan sendiri. Okey, apa kereta buatan negara Malaysia kita? Siapa boleh beritahu saya? Proton, pandai. Okey, Proton iaitu Proton Saga. Tak saya pada tahun 1985 kot. Tapi nanti kita cek balik lah. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada 10 tahun selepas itu 1990-an. Okey, pada tahun ini, okey, kalau kamu tengok dekat buku 1990-an, pada tahun ini pengisytiharan wawasan 2020. Okey, iaitu oleh Dr. Mahathir Mohamad, okey, menteri kita pada waktu ini, iaitu mengisytiharkan wawasan 2020. Okey, pada waktu ini, okey, negara kita lebih tumpukan kepada ekonomi berasaskan pengetahuan, iaitu apa kita panggil K-ekonomi. Okay, K-ekonomi. Kalau daripada P-ekonomi kepada K-ekonomi. Kamu boleh tengok kat muka surat 145 warna biru tu. Okay, kalau P-ekonomi tu apa? P-ekonomi ialah pengeluaran. Kalau kamu tengok daripada kita panggil apa? Daripada jangka masa yang pertama ni sampai jangka masa yang keempat ni, ianya fokus kepada P-ekonomi iaitu pengeluaran. Okay? Tapi start pada 1990-an ni, negara kita kita panggil apa ya? Negara kita nak bangunkan ekonomi berlandaskan pengetahuan. Okey, iaitu K-ekonomi. Yang mana, okay, kalau kamu tengok kat sini, okey. Yang mana negara kita melancarkan MSC, Malaysia Multimedia Super Corridor. Okey, kamu boleh tengok ni pejabat dia. Okey, yang mana ianya terdiri daripada tempat-tempat. Dia nak memajukan satu tempat itu. Contoh macam apa? Kat Cyberjaya, KL Tower, KL City Centre. Benda tu dia akan majukan satu tempat itu, majukan sesungguhnya lah supaya orang daripada orang asing ni macam wow, bolehlah nak melabur kat sini, bolehlah nak buat syarikat dekat dalam negara kita, majulah, dia nampak kat situ. Kan? Selalu kan kalau orang daripada luar negara dia akan pergi kat KL Tower kan, benda-benda yang menarik perhatian orang luar negara kan, betul? Okey, seterusnya okey, yang mana inilah koridor Malaysia lah kita panggil, Multimedia Super Corridor. Okey, jadi kita pergi kepada yang terakhir 2020-an, iaitu
jangka masa yang terakhir. Sektor yang ketiga pada tahun ini, ekonomi negara kita ataupun negara kita memfokuskan sektor yang ketiga. Sektor yang ketiga iaitu apa? Najib pada waktu itu, ini 2020 salah. Sampai kita teruskan. Program transformasi negara. Kamu boleh tengok muka surat 145. Kerajaan telah melaksanakan program transformasi negara iaitu NTP pada tahun 2010 dengan hasrat untuk meningkatkan peranan sektor swasta dan ekonomi serta meningkatkan daya saing ekonomi domestik. Saingan ekonomi domestik. Kalau kamu pada tahun 2010 ni, Najib pada waktu tu menteri kita Najib lah Perdana Menteri kita, yang mana dia memperkenalkan model MDN yang mana ke arah memajukan negara. Seterusnya strategi pembangunan sosial ekonomi dan juga pembangunan 5 wilayah koridor ekonomi. 5 wilayah koridor ekonomi, apa tujuan dia? Untuk di mata dunia ni macam nak maju, orang kata apa orang akan nampak kat negara ni, wow, ini tempat dia. Kat KL apa? Yang tumpuan kita di KL apa? KL City kan? Kalau dekat Melaka? Kat Melaka apa? Kalau kita nak di Melaka, apa pusat pelancongan? Orang kata apa? Yang attract. Famosa. Kota Famosa. Macam tu lah. Dia nak membangunkan, dia nak majukan supaya orang luar negara, orang negara asing macam tertarik untuk untuk melabur di negara kita. Melancong dan melancong di negara kita. Itu sahaja sebenarnya topik kita pada hari ini. Itu je. Ya Allah, dah 10.18. Maaf. Kamu ada kelas Sorry. So kita seterusnya kita sambunglah untuk kelas seterusnya akan datang Maaf ambil masa. Ya Allah, tak perasan. Syok sangat membentang. So kita habiskan kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Faham Boleh faham Cakap dengan cikgu awak sorry tau. Terima kasih. Sama. Next class kita buat quiz sikit. Tak sempat buat quiz kat awak ni. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Sama. Maafkan saya cikgu. Ashura jangan lupa share slide. Tambah baik slide tu. Dengan kawan awak tu. Dengan topik awak tak cukup kan tadi kan? Tambah baik slide. Lepas tu share dalam channel hari ini Buat balik kemaskan slide kamu tu. Maksudnya kan tadi tak ada pendapatan yang tu kan. Faktor-faktor mempengaruhi pemilihan pekerjaan yang Alia punya kan? Minta Alia satukan dengan slide Alia lah. Terima kasih. Sama-sama.